Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dapat lagi sama-sama kita meneruskan lagi sesi kuliah mingguan kita. InsyaAllah mudah-mudahan majlis kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikira sebagai amal soleh untuk kita nanti insyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai manusia hamba Allah, kita mesti memahami, kita mesti tahu bahawasanya di antara tujuan Allah ciptakan kita, dan di antaranya ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tujuan matlamat Allah ciptakan kita ini ialah supaya kita sentiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan segala perintah Dia dan meninggalkan segala larangannya. Dan kita kena ingat, kita disuruh supaya kita bila hidup atas dunia ni, kita cubalah perbanyakkan mengerjakan amal soleh ataupun amal kebajikan, amal yang baik, amal yang mana boleh membahagiakan kita selepas pada kita mati esok-esok. Tak kira dah gapo sahaja, dan janji kita buat tu, benda tu dikira sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau benda tu dikira pahala, kita buatlah. Dia pahala dengan dosa ni, rasa-rasa mudah buat gapo. Mudah buat dosa ke mudah buat pahala? Mudah buat dosa. Mudah buat pahala. Mudah buat pahala. Kita berasa yang mudah buat dosa, sebenarnya mudah buat pahala lagi. Kita mari masjid saat ni, jumpa dengan orang beri sandal, pahala dah. Masuk masjid kaki kanan, pahala dah. Masuk masjid baca doa, pahala dah. Duduk masjid niat iktikaf, pahala dah. Semaya sunat, pahala dah. Mudah pahala ni. Tengok tabung buh seria, pahala dah. Dosa aja dosa aja. Nak judi nak nusuk-nusuk. Nak curi lalu ni lagi banyak. Ada seriwi pula. Tapi manusia lebih cenderung kepada buat dosa. Walaupun pahala tu mudah, sangat-sangat mudah. Nabi kata senyum tu sedekah dah. Senyum lah orang, sedekah dah. Apa tak lagi kita bagi duit sedekah dah. Kita beri halal, tolong orang lagi lah. Pahala memang mudah, sangat mudah bagi kita. Tetapi manusia, ramai manusia lebih cenderung kepada melakukan dosa. Kalau kita semayang, kita amal tadi, kita bermula dengan dia. Jadi amal-amal dia di luar tadi, untuk memberi pahala tadi, mesti bersedar dengan niat lillahi ta'ala. Okey. Kalau benda tu merupakan benda baik, benda baik automatik jadi pahala. Nampak orang susah kita tolong, pahala lah tu tak nak niat dah. Sahaja aku nak tolong dia dah. Tapi benda tu benda harus niat, insya-Allah jadi pahala. Makan benda harus. Ada orang nasi kabur, nasi lauk, kita makan niat model baca doa jadi pahala. Tapi benda baik tak ada masalah. Cuma ulama kata kalau lebih niat lagi somel lah. Ada niat dah. Tapi kalau kita buat benda baik, automatik jadi pahala. Cuma nak menjadikan ibadat tu pula, dia kena niat tak pula comel. Duk ada masjid, benda harus. Tapi niat iktikaf jadi pahala. Ala betul ya. Cuma hak comelnya, dia kalau ibadat dia kena berserta dengan niat. Terutamanya ibadat tak wajib, ibadat sunat. Hak sunat tu tak niat jadi pahala. Hak harus pun kalau boleh tak kerja kita niat, insya-Allah jadi pahala. Cuma kita kena ingat
Nah, walaupun Allah nak bagi jalan banyak pada kita, nak terutamanya jalan pahala, jalan dosa ni, tapi manusia lebih cenderung kepada buat dosa. Nah, sebab apa? Sebab ada halangi-halangi, rintangan-rintangan yang menyebabkan manusia itu dia gemar melakukan dosa. Banyak kita ni. Nah, halangan besar sekali ialah syaitan. Syaitan tidak benarkan kita melakukan perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Nafsu kita sendiri, hal ni pun merupakan halangi-halangi. Nafsu jahat, nafsu ammarah. Lepas tu dunia ni pun merupakan satu benda halangi kita bila kita tak galik dengan dia. Makhluk-makhluk Allah ni, atau apa ni, manusia-manusia pun merupakan halangi juga, menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini kita ambil satu bab halangan yang mana menyebabkan manusia ini lalai pada Allah. Kita ambil satu malam ini, iaitu halangan berbentuk dunia. Manusia lebih pada dunia menyebabkan mereka cinta kepada dunia lebih daripada akhirat. Ayat kata manusia ini bila dia berpaut dengan dunia, ataupun dia lebih dunia pada akhirat, tak kira lah sama ada dia boleh memiliki dunia ataupun tidak, sedikit atau banyak, menyebabkan manusia ni lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud dunia ni banyaklah. Harta dikira dunia. Orang lalai dengan harta sampai tinggal pada akhirat. Duit, harta, emas, rumah, kenderaan, apa lagi, jawatan dia. Kerja buat dia. Hal ini menyebabkan dia lalai kepada Allah dengan sebab dia orang panggil galik dengan dunia. Dia terpedaya dengan dunia. Sungguh dunia ni. Kita ambil contoh harta. Harta berapa lama orang nak rela sanggup bala adik-beradik ke harta. Tak tegur adik-beradik ke harta. Lama. Kita bawa ni ada seorang cikgu dia cerita. Lama lah dia kata. Bala adik-beradik ke harta. Dia kata mula ayah dia ni ubi dah tanah. Ubi tanah kau dia depan adik-beradik ramai-ramai. Ubi tanah. Bo ayah dia mati, adik-adik kau siap kau dia sulung. Siap puk meja, puk meja. Walaupun dia lah dah ayah, tapi bui dengan mulut. Bui dengan mulut. Ayah bui dengan mulut, tak tegur dia kata bertahun, tak tegur adik-beradik dia kata. Lalu ni kata, lalu ni alhamdulillah dia kata, kita bayar, dia kata, kita bayar habis kita tanam. Bayar asuh-asuh, kita transfer duit masuk. Sikit-sikit, iyalah dia kata. Tapi baik dah betul lah, dia kata Ustaz. Baik, kapal panggil. Luka lah ada lagi lah, dah betul lah. Harta lah, ya Allah. Manusia terpedaya, tak sampai sanggup memutuskan tali hubungan keluarga. Orang yang dia lalik dengan dunia, cinta pada dunia ni, sudah pasti dunia itu akan mempersonakan dia, menyebabkan dia lalai, dia lalik. Dia lalik dengan dunia, dia terpedaya. Orang ini tidak akan dapat lepas daripada ditipu oleh dunia itu sendiri. Dan ingat, kita kena dunia, jangan dunia kena kita. Kita kena dunia tu laku mana? Dan dunia kena kita sudah kita hanyut dengan dunia. Takut-takut kita terpedaya dengan tipuan dunia. Sebab Allah telah sebut dalam satu surah, satu ayat, surah Hadid, surah Al-Hadid ayat 20 yang berbunyi, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah kata. Dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang terpedaya. Allah banyak siap dah. Jadi nak banyak kata dunia ini benda merupakan halangi yang menyebabkan manusia itu
menjadikan matlamat hidup dia hanya untuk dunia semata-mata. Dia lupa akhirat. Tak salah dunia ni, tapi jangan lupa ke akhirat. Jangan tak saya dulu, bukan bodoh aku tu. Tak saya aku dunia tak boleh. Nak buat rumah besar tak ada masalah. Nak beli kereta besar tak ada masalah. Tapi benda tu biar sabar pada akhirat. Jangan lupa pada akhirat. Tak takut-takut kita, tak hidup kita ini tak lalai daripada dunia. Hidupnya hanya untuk dunia, walaupun dia tahu dunia tidak kekal, dia tahu dia juga akan mati dan akan kembali pada akhirat, namun dia tidak buat persiapan apa-apa untuk ke sana. Dia tahu sangat. Dia tahu dunia sementara aja, dia tahu. Kena mati pada kita, dia tahu sangat. Tapi bila dia lalai dengan dunia, terpedaya dengan dunia, menyebabkan dia ini tak ada buat persiapan untuk ke sana, untuk akhirat. Duduk hospital, sakit, orang jatuh dah. Umur 80, nak bini lagi. 80, bila 80 lah. Nak cucu pergi. Tu nak apa tu? Ni ada wifi ni. Asyik makan tak lalu dah. Bagi dulu. Tu ni ada berapa? Ada biskut ni, sekuk ni. Asyik dah. Ni kek ada ni nak tak? Asyik dah. Bini nak? Nak. Oh, sebut bini nak lagi. Tak, dia panggil apa? Dia panggil jiwa tu muda lagi. Inilah sifat manusia. Tak salah, cuma kita kena berhati-hati sebab benda ni takut melalaikan kita. Tak. Allah sebut dalam Al-Quran, tilka darul akhirah taj'aluha lil ladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Yang bermaksud negeri akhirat itu kami sediakan bagi orang yang tidak berkehendak mendapat pengaruh atau kelebihan di muka bumi. Wal aqibatu lil muttaqin, dan Allah kata lagi, dan kesudahan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Qasas ayat 43. Dan Allah kata, kalau mu nak dunia, sudah pergi. Tapi akhirat nak aku sedia untuk siapa? Untuk orang yang dia nak pergi kepada akhirat, yang jiwa dia sentiasa ingat pada akhirat. Dan inilah dia panggil di antara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati kita ni kita kena ingat, imej kita ni, kita kena lebih kepada perkara-perkara baik. Bila kita kurang imej perkara-perkara baik, dia akan lebih kepada perkara-perkara dunia. Dia panggil material, kebendaan. Sebab tu rukun iman ni banyak benda baik tu. Beriman pada Allah, beriman pada kitab, beriman pada malaikat, beriman pada rasul, beriman pada apa lagi? Hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Qada benda baik, hari akhirat benda baik, malaikat benda baik. Benda baik ni benda ada tapi tak nampak. Dapat hemat ni. Syurga benda baik, neraka benda baik, azab kubur benda baik, nikmat kubur benda baik. Kita cerita dah, apa lagi? Mizan. Dah, tempat timbangnya tu benda baik. Sirat, titian sirat benda baik. Pada mahsyar benda baik. Benda baik belakang. Benda tu ada tapi tak nampak. Dalam pek kita ni ada benda ni, tapi tak tahu ada apa. Tahu benda baik, tapi kita tahu benda ni tak ada, tapi orang lain tak tahu. Benda lain tak ada, kita tak tahu. Allah dia tahu belakang. Sebab itulah kita kena beriman dengan benda baik. Bila kita betul-betul beriman pada baik, iman kita semakin tebal. Benda baik, insya-Allah kita akan rasa kurang dengan benda-benda dunia material. Tapi kalau kita nipis, kita kurang benda baik, kita akan lebih pada dunia. Kena beringat.
Nah, iman kita kalau boleh cuba kita perkukuhkan kita kuat kepada beriman benar-benar baik, benar-benar hati. Nah, benar hak kita akan hidup semula selepas pada kita mati esok. Dipanggil al-hayat ba'dal maut, kehidupan selepas mati. Hak ni benda hak sangat susah nak percaya. Sebab tu orang kafir tak percaya benda begini. Tak percaya. Oi, mati hidup semula. Lepas tu tak percaya. Dah orang kafir mana percaya. Orang Islam kita kena beriman. Sebab rukun iman sendiri ada beberapa perkara berkaitan dengan perkara gaib. Duniawi, bila kita terpesona dengan dunia, dia boleh merosok ke akhirat kita. Boleh merosok ke akhirat kita. Dia akan kali tak takut. Dan boleh merosok ke jiwa kehambaan kita, lalu menghalang jalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malah buat ibadah malah. Berasa nak seronok dunia, galih dengan dunia. Kalau semaya pun kalau tu ya. Reka-reka gitu yang sibuk dengan dunia ni. Tak apa lagi kalau semaya. Takut tak semaya. Sebab dia terpesona dengan dunia. Jadi di antara ulama mengatakan bila kita ni lalai dengan dunia, kita cinta pada dunia, hubbul dunia ni, di antaranya kita kena ingat seseorang itu dia akan bertumbuh lumuh memburu dunia dan dia tidak mempertimbangkan sama ada benda itu halal ataupun haram. Kena ingat. Dia tomok ke dunia, tidak cara dah halal. Cara apa halal dan ini kena ibu aku. Halal ke haram? Halal ke haram? Halal. Kita cara dah. Ke apa? Ke tomok dunia. Jadi ingat dah akhirat. Lupa dah akhirat. Nak ingat. Ini lah. Bila kita lalai dengan dunia, dia akan timbul perasaan kita akan kejar dunia, tidak memperhitung, tak kira langsung seperti kayak apa dah, sama ada halal ataupun haram. Tak beza dengan orang bukan Islam. Duit riba yang makan duit dia pakai macam-macam. Duit nipu orang lah, duit kotor lah, macam-macam. Ini bahaya. Hatinya sentiasa bimbang atau tidak tenang kalau dia tidak mendapat dunia yang diburuinya. Tak ada dunia tu bimbang. Bimbang. Apa pun sabuk ini mau aku kok sabuk lah. Fikir dunia. Nak kau sesuatu benda tu, nak menyebabkan dia rasa sabuk. Kehnya nak kau benda dunia. Kalau nak ke akhirat apa? Nak ke dunia. Dan dia menjadi manusia yang hina diri dengan manusia yang lain. Bila mana dunia tidak dimiliki olehnya. Tak boleh dia rasa Allah hina macam aku. Sampai kita mau. Berebut jawatan misalnya. Berebut jawatan tak boleh dia. Allah aku hina. Rasa aku ni malu kau nak jumpa orang malu hina. Sebab tak boleh pada dunia dia. Inilah dia ingat, dia panggil orang yang sentiasa hati dia bergelombang dengan dunia. Dan kalau dia boleh dunia yang dia nak tu menyebabkan dia dibinasakan oleh orang lain. Ada surah Al-Haq. Al-Haqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Al-Haqumut takasur, maksud dia manusia ni hari-hari duk kira harta. Bila dia berhenti hatta zurtumul maqabir. Cuba kau tafsir tengok. Hatta zurtumul maqabir. Bila dia berhenti, apabila dia masuk dalam kubur. Maqabir tu kubur. Baru dia mati baru mati dah aku selagi tak mati dalam kepala otak dia dunia. Hak ni kena ingat takut. Kalau saufa ta'lamun lagi ayat tu boleh baca sendiri, tak tengok tafsir. Allah cerita berkaitan dengan orang yang kupu harta siapa dia ni kupu pada akhirat. Yang kata itulah di antara ciri-ciri orang yang mana dak Allah sebut mereka yang
dak sentiasa melakukan perkara yang dak boleh merosok ke akhirat dia dengan dia dak lebih cenderung kepada dunia. Dan orang yang lagu ni dak kalau dia ni melihat orang lain lebih pada dia rasa mana? Dia berasa susah hati, berasa deki, berasa kalau boleh biar orang tu hilang lenyap. Timbul hasad dengki pula. Hak deki-deki ke tu memang situ. Deki balah ke apa? Ada lah tu. Sifat hasad dengki. Selain merasa hasad dengki terhadap orang tersebut, rasa deki. Atau boleh kau itu lebih sikit deki sudah. Deki ni kita kena ingat. Kita kena ingat deki ni benda hak boleh menghilang ke pahala amalan kita. Ingat. Dia boleh sifat deki ni dia boleh makan amalan kita. Supaya api makan kayu, makan getah. Sifat dengki ni sifat yang sangat kecil. Dan kita kena hati-hati. Kalau boleh kita ajar diri kita, cuba kita ucap tahniah, terima kasih. Dan kadang-kadang kita kalau sayang kita boleh gapo-gapo kita dengki selalu. Orang beri kata baru, kita beri gapo tu tengok. Apa salahnya? Alhamdulillah, Allah bagus dia beri kata baru. Anak dia dak boleh kerja, alhamdulillah, tahniahlah. Dah ajar tu. Dengki kena ada lagi dah. Lagi dah. Cuba kita didik diri kita ucap alhamdulillah. Kita mudah dengki kau orang. Ada orang kadang-kadang nak dalam Facebook lah biasa dia cerita sosok benda, orang komen tu mana. Macam-macam komen. Ada kita baca orang tu cerita dia mimpi jumpa Nabi. Dalam Facebook. Dia mimpi jumpa Rasulullah. Aku mana orang komen? Jodoh tu. Tengok. Apa salahnya? Alhamdulillah. Komen tu. Mudah-mudahan aku pun mimpi gitu juga. Apa dah? Ni jodoh kau boleh kau tu tak nak sambung mimpi Nabi. Tengok. Puai bro gitu mau tengok kita. Nak tu kita sifat manusia. Kita pergi tempat pepek sudahlah dah. Kita tempat pepek Kile lagu mana? Minta maaf lah biasa kita tino ni lah. Dia kile Allah jatuh semak dah tino itu. Tengok. Allahu Akbar. Allah tino comel dah tu laki gemuk lah. Allahu Akbar tengok. Pengantin tu dia komen lagi. Allah jatuh semaknya comel molek putih kok tino itu. Ikut dia itu bini dia. Dia kena loh. Kita nak tak kereta beli habis-habis sana habis Allah masuk dah Allah. Tengok pengantin comel dah jatuh kok tino loh. Tengok atas kereta dok kecek lagi. Ini sifat manusia. Sifat manusia. Ya ada orang tak kena. Apa salahnya Allah somai alhamdulillah mudah-mudahan selamat. Dah betul. Tapi kita cari juga Allah somai. Nak korek je. Inilah sifat manusia. Dah dia suka kalau boleh nikmat hak ada pada orang lain tu dia hilang. Nak dia ya. Nak dia ya ni bahaya. Dah. Walaupun niat dia untuk mencari kebahagiaan, kesenangan, tetapi kita kena ingat dia ni siapa tak berhenti, tak rehat, siapa tinggal kewajipan kepada Allah SWT. Ada yang nego lah, nego pasal malam, nego siapa tak semaya, nego laku doa selalu. Siapa tak semaya ngorek, tak semaya iso. Kadang-kadang itu buat ke pun dah pakai, dah tombak, no, mau ke, tak semaya ben, tak sih lah tu. Lah tu. Nego waktu jaga. Ingat ke Allah. Kita nak keberkatan. Tuhan beri belaka, ingat Tuhan beri belaka. Tak semaya Tuhan beri. Mu rajin tapi mu tak semaya Tuhan beri. Mu rajin tak mu nipu orang, mu tak semaya Tuhan beri kamu.
Tapi rezekinya, rezeki tak berkah. Rezeki bahaya dia panggil. Rezeki bahaya. Bukan rezeki yang halal, bukan rezeki yang berkah. Tak semaya, ustaz kita nego, tak semaya. Rezeki itu halal apa haram? Tak kita nego, tak semaya. Boleh hidup halal apa haram? Halal. Kita nego, tak nego, okay? Tak halal, tapi rezeki itu tak berkah. Tak berkah. Tak kalau lama kata haram lalu haram, lalu kita ambil tak secara mudah. Dari segi hukum halal. Sebab dia nego, tapi tak semaya. Tak semaya itu dia dengan Allah tinggal kewajipan. Rezeki dia boleh tak berkah. Hak tu Tuhan sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat Sibulina. Kedai makan dapat laku. Lah. Dapat ayat Sibulina. Tuhan tak semaya. Allah kata mana? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa takwa pada Allah, Allah akan beri jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan beri rezeki tak sangka-sangka, tak suka-suka. Tak disangka-sangka. Tu panggil ayat Sibulina tu gitu ya. Ada rezeki tak sangka-sangka. Apa? Sebab dia yattaqillah, dia takwa. Nego punya waktu semaya. Nego pula. Kalau Mekah Madinah bunyi bel tinggal gitu ya. Allah tinggal gitu. Nak beli cokah tunggu kita. Nak beli minyak wangi cokah tunggu. Tu ada tu lagi majid. Duk gitu ya pakai. Kalau mau kita buat lagu tu. Juga ada terang dah. Bunyi bel kat semaya tu kita tinggal kita. Pok kami lah habis dah dia. Tapi agak cokah gitu tu. Buat semaya nak beli jumpa, nak beli kali dengan Allah Akbar. Keberkatan kata bila kita tak lupa Allah. Jangan ayat kata orang hak cinta pada dunia, dia suka pada dunia, dia rapat dengan dunia, dia lupa akhirat, dia akan rasa benda ni dia lebih pada dunia sampai dia tinggal kewajipan akhirat. Ia tidak akan tunaikan kewajipan dengan dunia yang dimilikinya. Umpamanya jika dia dapat sesuatu benda, maka dia hanya untuk kepentingan dia sendiri tanpa kepentingan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia tidak akan contohnya keluar zakat dan bersedekah. Zakat tak keluar, sedekah lagi lah. Zakat wajib untuk. Bagi dia waktu Tuhan tu biar dulu. Atau aku sakit sendiri. Sedangkan kita kena ingat zakat ni dia nak menyuburkan lagi harta kita. Bila kita sentiasa keluar zakat, tak cukup. Setiap apa ni misal dia haul dia keluar zakat, insya-Allah Allah akan tambah lagi. Begitulah bersedekah. Bersedekah sebenarnya Allah akan tambah lagi berkat rezeki kita. Jadi kalau orang dia nak pada tumpu pada dunia, tamak dunia sahaja, dia akan enggan mengeluarkan zakat dan apatah lagi untuk bersedekah fi sabilillah. Dan juga lebih lagi akan timbul pula perasaan pecah belah di antara sesama sendiri. Balah kisah ni. Kisah orang tak balah. Kalau tak teguh, kalau putus hubungan adik-beradik. Inilah saya kata manusia bila dia terpedaya dengan harta dunia, menyebabkan manusia itu lalai dan juga rela bermusuh-musuhan. Jadi benda ni benda sangat susah. Nak buat dunia ni benda susah. Bukan nak buat nak lebih akhirat pada dunia. Sebab benda ni dipanggil sebati dengan kita. Cuma kita kena berusaha, cuma kita cubalah meninggalkan keinginan kita, kehendak kita, biar kurang sikit terhadap dunia. Lepas tu dia panggil, kalau kita mengaji sifat apa ni kita tasawuf, dia panggil sifat zuhud. Zuhud ni bukan kata benda kita si dunia kita panggil berpada-pada. Berpada-pada dengan dunia.
Dan kita kena cubalah bersungguh-sungguh, bersungguh-sungguh untuk mengerjakan ibadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah zahir dan batin kita sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat pada kematian. Zahir kita melakukan segala perintah Allah. Kita semaya, kita sedekah, kita puasa, dan hati kita pun jangan kita ni lebih dunia kepada akhirat daripada akhirat. Tomokkan dunia. Ingat situ insya-Allah. Dan seterusnya kita kena ingat, hati yang kosong daripada keduniaan akan menumpukan perhatian kepada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau boleh kita rapat dengan Allah. Rapat dengan Allah, mari masjid, sembahyang berjemaah. Dan kita dengar tazkirah, kita baca-baca kitab agama, kita kecek dan hal-hal berkaitan dengan agama. Biar hati kita ni lebih kepada akhirat. Nah, kadang-kadang atas kita sign juga. Nah, kalau kita sign dengan ahli masjid, insya-Allah hati kita pun sentiasa ingat pada Allah SWT. Tapi kalau kita sign dengan orang bukan ahli masjid, orang tak pernah hijau masjid, hati kita pun akan lalai juga. Oleh itu cubalah kita perbanyakkan kita dekat dengan Allah apa sahaja dengan kita supaya kita ini buatlah apa sahaja, mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sifat orang yang apa ni lalai dengan dunia bukan setakat Allah sahaja tak suka, malah masyarakat orang pun tak suka pada dia. Jenis tomok harta, tak kira halal haram, dan dia menjadikan perosak masyarakat kerana dia apa? Matlamat dia, kehidupan dia hendak kepada hanya dunia semata-mata. Dia tak kira ada halal haram. Dia sanggup nipu orang, dia rela tipu orang. Dia rela makan duit riba. Dia rela guna benda-benda haram dan sebagainya. Sebab apa? Sebab bagi dia matlamat dia hanyalah dunia semata-mata. Dan bila dia mendapat dunia pula, dia akan menjadi zalim kepada orang lain. Dia zalim. Sebab niat dia tak betul je. Dia tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita cubalah jauh dari sifat tersebut. Sebab kita kena ingat sifat ini merupakan sifat yang sangat-sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia boleh merosakkan segala amalan kita. Kita takut sangat-sangat, dan oleh itu kita cubalah di antaranya, kita cubalah fakir 10 yang lepas, dan kita sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita perbanyakkan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita cubalah kalau boleh kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut pada Allah. Tak kena ingat aku selepas ni bila aku mati esok banyak lagi benda depan aku hadapi. Acuk je mata, kita bayar ke duk ada kubur sore-sore. Laku mana aku sore esok. Jadi kita cuba ada sifat khauf pada Allah, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena sentiasa syukur di atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, dan kita kena sabar. Kita kena sabar di atas segala ujian yang Allah berikan pada kita. Sebab setiap manusia dia diuji oleh Allah SWT. Ada uji, tak serupa manusia ni, uji masing-masing. Orang ni ujian dengan anak, orang ni ujian dengan tok lelaki, orang ni ujian dengan bini, orang ni ujian dengan menantu, orang ni ujian dengan tempat kerja dia, macam-macam ujian. Angkat tangan, doa pada Allah, mengadu pada Allah, minta pada Allah, supaya Allah selesaikan segala masalah kita, supaya Allah permudahkan segala kerja buat kita. Dan Allah beri kabar-kabar yang pertama sekali syukur pada Allah. Terima kasih. Mula-mula sekali alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pada Allah, Allah akan tambah lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang boleh kapal pun kita alhamdulillah. Ajar kita ni tak mensyukuri nikmat Allah, dan kalau ada sahabat-sahabat kita mendapat nikmat dan sebagainya, kita cubalah ucap tahniah kepada dia. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah pun beri ke aku juga. Supaya kita nak mendidik hati kita, supaya kita tidak tamak pada dunia.
Dan akhir sekali kita cuba ada sifat zuhud kepada Allah SWT. Kita biar tak berpada-pada dengan benda yang ada. Dia zuhud ni lebih kuat warak lah. Dia lain tu. Zuhud lain, warak lain. Warak ni kata hemolek. Bukan bakal jumpa, bakal survei, bakal piyah, jalan tunduk. Dok. Kalau betul. Jalan tunduk selu-selu bukan warak tu monyok tu. Maksud warak ni dia tinggal benda syubhat. Ni warak. Allah kata, Nabi kata al-halal bayyin, haram bayyin. Benda halal ni jelas, benda haram ni jelas. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Kau tengah-tengah ni, kau was-was. Ni halal ke haram. Halal jelas dah, haram jelas dah. Kau tengah-tengah ni. Kau ni dia panggil was-was. Jadi orang hak warak dia tinggal benda hak was-was. Ni orang warak. Halal ke haram tak sih kawan. Dah. Kita halal ke haram tanya ustaz lu. Tanya ustaz lu. Ustaz halal kalau duit kau ni kena. Ustaz kata haram. Ustaz lain pula. Tak lagi ustaz ni lagi. Ustaz lain pula. Ustaz kata haram. Dua kata haram. Dia ustaz lain pula. Kipah kau ni bompah kau tawaru pah habis. Kata pah kau bacok mana hari ustaz. Nak tanya hukum ni. 10 orang tanya. 8 orang haram. 2 orang kata halal. Dia ambil halal tu. Kita dekat halal. Dia ambil halal tu sebab pelanggaran ingat dia. Nak ingat. Tapi orang warak, ni orang warak. Orang zuhud tinggi pada warak lagi. Orang zuhud ni. Dah. Orang warak tak sah hak syubhat, wasbah. Orang zuhud hak halal ni. Hak halal ni dia pilih-pilih pula. Tinggi pada warak dia orang zuhud. Benda halal tak sah lah kawan. Dah gitu. Dia berpada-pada. Dia rasa cukup apa yang dia ada. Tak pandai lah kawan. Hanya orang zuhud. Tak salah. Contohnya, baju banyak doa. Tak salah tapi dia pandai dah pustakan ni lah. Dah. Keperluan aku ni cukup lah. Ni orang zuhud. Kalau boleh kita cuba ada sifat-sifat zuhud. Rasa mencukupi apa yang ada. Dan kita cuba ingat pada orang yang lebih susah lagi. Nak didik diri kita biar kita tidak tamak kepada dunia. Jadi rasa itulah saja kita ambil untuk malam ini. Kita ambil satu bab, cuba kita muhasabah diri kita. Walaupun kita ni rajin buat ibadat, tapi ada juga halangan kita. Kita ni rasa ralik dengan dunia. Perintahnya kita, halangnya kita. Dunia duk mari kaca kita. Duk mari kaca kita. Kita lalai. Kadang-kadang kita lalai, terikut dunia. Kadang-kadang kita lari. Tak apalah. Paling sejak tu jauh sikit. Atau hari sejak 4 hari, 4-5 hari tu, tu lalai tu. Nak cuba kita didik diri kita, jangan kita terlalu lalai kepada dunia, menyebab kita takut kita lebih pada tu lagi. Tak kira halal haram, tak kira semaya pek ni takut sekali. Cubalah kita muhasabah, cubalah kita perbaiki dan tanya diri kita insya-Allah, kita sentiasa ingat pada benda, aku ni hidup hanya sementara sahaja dan lepas pada ni aku akan berjumpa dengan Allah, aku akan dihisab oleh Allah. Oleh itu aku cuba berbanyak, aku nak kumpul sebanyak mungkin apa ni pahala ataupun amal ibadat, amal soleh untuk aku menjadi bekalan persiapan selepas pada aku mati. Dan kita berdoa pada Allah lah, mudah-mudahan Allah jaga kita biar kita selamat dua-dua. Selamat dunia, selamat akhirat, dan yang besar sekali selamat daripada api neraka Allah. Doa semua dah kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana ya Tuhanku, atina berilah pada kami ni fid dunya hasanah, kebaikan dunia ni. Nak comel dunia, nak selamat dunia, biar boleh buat ibadat homong, biar ingat homong, biar rajin, tak sentiasa dekat dengan homong. Bukan dekat dunia, wa fil akhirati hasanah, dan akhirat pun aku nak selamat juga Tuhan.
Nak bebas pada azab kubur, nak selamat pada azab kubur. Nak aku ni selamat daripada mahsyar, nak aku ni mudah di sirat, nak aku mudah di tempat mizan dan dak wakina azabanna. Dan nak bebas daripada api neraka. Hak tu hak besar sekali. Orang yang betul-betul selamat, orang boleh bebas daripada neraka Allah SWT dan memasuki syurga Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita pakat-pakatlah, dak berusaha, berdoa, insya-Allah mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba Allah yang bukan hanya selamat di dunia sahaja, bahkan selamat akhirat dan besar sekali selamat daripada api neraka dan menuju ke syurga Allah SWT. Jadi rasa itulah sahaja untuk malam ini. Dan insya-Allah ada kesempatan sambung semula pada minggu depan dan ada soalan tanya.